Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah ftahna babal khairat wa ftahna babal ilm wa babal jannah. Allah faqihna fid din wa al ta'wil. Allah faqihna fid din wa al ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa al ta'wil. Dengan negeri sekalian, insya-Allah sambung bacaan kitab Ta'lim di Tarekat Ta'allum ini masih di pasal yang keempat. Tajuk besarnya adalah memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Bagi ini khususnya adalah adab mendengar ilmu. Adab mendengar ilmu makna adab murid di depan guru. Adab murid di dalam majlis ilmu. Saya bacakan beberapa kalimat daripada penulis ini. Kata Syekh ini, selayaknya seorang penuntut ilmu itu mendengar ilmu yang mutiara. Nah, ilmu dan mutiara hikmah dengan penuh penghormatan dan ta'zim kepada guru di hadapannya. Dalam majlis ilmu yang dia duduk situ, maknanya dia kena ada hormat dan ta'zim setingginya, sepenuhnya kepada guru, kepada majlis ilmu itu sendiri. Walaupun satu masalah itu atau suatu ungkapan itu pernah dengarnya 1000 kali. 1000 kali dia dengar. Kalimah yang sama, kitab yang sama, ungkapan yang sama, nasihat yang sama. 1000 kali dia dengar. Kali pertama, kedua, tiga, sampai 1000 kali. Benda yang sama. Dia tidak boleh ada beza. Oh, ni dah dengar dah, relax lah. Dia dah dengar dah, main-main sajalah. Ini dah 10 kali dengar dah. Dah, bukan 10, bukan 100. Dah 1000 kali pun kena perhatikan, kena hormati seperti mana kali pertama. Atau lebih baik itu. Tadi katakan bahawa siapa yang tidak menempatkan penghormatan terhadap ilmu, sewaktu dia mendengarnya pada kali ke-1000, seperti mana dia mendengarnya pada kali pertama, maka orang itu tidak ada, bukan ahli ilmu, tidak berkat ilmu. Cara dia mendengar ilmu itu kali pertama, kedua, sampai 1000 pun tidak ubah. Jangan sampai kali kedua semakin lemah, ketiga dia lagi malak, keempat dia main-main dan sebagainya. Apa 1000? Banyak kena macam tu. Malah lebih sebab itu. Kalau pengalaman saya sendiri bila baca buku, satu buku yang sama, ayat yang sama, tapi bila kat baca pertama, alhamdulillah faham. Yang kedua lebih faham. Dan 10 kali lagi faham. Lagi banyak faham, lagi lebih bercambah. Begitu kan. Sama teman dengan ceramah, mendengar pengajian guru pun sepatutnya gitu. Jauh dia membelekehkan atau merendah-rendahkan, oh ini sekali pertama atau lagu baru. Kalau lagu lama ni, tahun 60-an je lagu Pianam dia, lagu Majais, lagu apa pun, kita tak rasa apa-apa. Mungkin rasa sedih juga. Atau lebih kemas lagi. Juga melihat filem Melayu lama-lama, filem hitam putih misalnya. Tengok filem dulu, contoh yang filem apa ya, Sultan Muhammad Mangkat Julang. Kita nampak lakonan itu kali pertama tahun 60-an dulu sampai sekarang macam itu juga, atau lebih faham daripada dulu. Bagaimana Nurdin Ahmad membunuh Sultan Ketika Senang atas Julang. Bagaimana Musabah Arif membantu sahabatnya dan dua-duanya meninggal. Nampak mereka melakukan itu, dan gairah kita semakin seperti duduk. Begitulah umpamanya. Ini bagian kita bila kita nampak sama yang pertama, yang kedua tak mau tengoklah. Tidak, ini sama saja. Insya-Allah taala. Dan saya yakin bahawa kali kedua dan ketiga seterusnya semakin mantap, semakin luas pemahaman kita pada ilmu. Seorang pelajar tidak boleh memilih untuk ilmu dengan sendirinya. Ini pandangan Syekh inilah. Mungkin sesuai, mungkin tidak sesuai. Saya berkatakan bila Quran, bila hadis mutawatir, tidak tolak. Bila pandangan ulama-ulama, tengoklah bagaimana. Mungkin pendapat ini dah ratusan dulu, 100 tahun dulu. Abad ke-67 dulu. Sekarang dah berbeza. Dan pandangan mungkin berbeza. Tapi macam asasnya tetap sama, insya-Allah. Kata Syekh ini, seorang pelajar tidak boleh memilih bentuk ilmu dengan sendirinya.
Sebaliknya adalah dia menyerah pada gurunya, kerana guru sudah mempunyai pengalaman dalam bidang tersebut. Guru lebih nampak apa yang layak dan sepatutnya bagi seorangnya. Dia memang guru adalah firasat dia, insya-Allah. Maksudnya guru lama dulu ya ada firasat, maknanya dia guru yang mursyid, guru yang muadib, guru yang makanya murabbi begitu. Dia nampak murid dia tahu murid ni layak bagaimana. Boleh menghafal Quran, mungkin dalam satu minggu boleh hafal satu surah, satu juzuk. Murid ini pula mungkin satu minggu mungkin 2 juzuk. Mungkin ini pula satu minggu mungkin beberapa ayat saja. Dia dapat melihat dapat mengenal, insya-Allah begitu. Malah dia nampak kecenderungan pelajar yang begini, kepada begini. Maknanya itu kelebihan ulama-ulama dulu. Hal ini mungkin tidak sama atau sama, alhamdulillah. Syekh Islam Burhanuddin juga pernah berkata, para pelajar ilmu hendaklah pada zaman awal menyerahkan urusan pada guru sendiri. Dia percaya pada guru dia. Guru dia kata dia ikut. Sebagai contoh dapat sini, ada seorang meriwayatkan bahawa Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah taala, memulakan pengajian kitab solah bab fiqh tentang solat dan sembahyang. Imam Muhammad bin Hasan. Imam Muhammad bin Hasan kata, kamu pergi tempat lain lah belajar. Pergilah kamu mempelajari ilmu hadis. Dan ini kerana beliau mendapati Imam Bukhari sangat sesuai untuk itu. Imam Muhammad Hasan nampak dalam firasat dia, ada pandangan dia, dan penglihatan dia, mata hati dia melihat bahawa Imam Muhammad Ismail bin Bukhari ini seorang yang ada kemampuan, ada kepakaran, ada kebolehan, ada dalam bidang hadis. Maka dia belajar bab biasa. Ini guru boleh diarahkan. Dan beliau Imam Bukhari ini masa itu terus tinggalkan pengajian, dia tumpu bidang hadis. Dan terkenal, tersuhur sangat pun bahawa Imam Bukhari salah satu di antara imam hebat. Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari-nya, dan juga sahabat, betul lah itu namanya hebat. Jadi guru dia nampak kebolehan dia. Kalau saya bercerita kepada tuan-tuan dan puan, kisah di tempat kita di Malaysia sendiri, kisah-kisah sebenar yang berlaku, dan orangnya masih ada. Kisah ini berlaku pada seorang bernama Fadil bin Awam. Sekarang Datuk Fadil bin Awam, sahib samahah, mufti negeri Kedah. Ustaz Fadil Awam sekarang ini mufti Kedah. Dulunya dia seorang pelajar yang cerdik, yang pintar, yang beradab, dari kampung sebelah Koldiang, salah saya. Dia belajar dan di pondok zaman itu, dia pondok di Kedah, di Pulau Pinang. Kemudian dia ambil SRP, dulu SRP, sekarang ni PT3 ya, ataupun sebelumnya PMR kan, sebagainya. LC, lulus LC atau SRP, dia dapat tawaran, tak pasti pertama dia minta ke Indonesia, sekolah menengah Indonesia di PI Ipoh. Ini kisah ni agak lucu, tapi benar. Di Indonesia ni seorang guru yang sangat garang, belum kanan, namanya Abdul Rahman bin Barak. Ustaz Abdul Rahman bin Barak. Ustaz Rahman seorang guru yang sangat tegas, sangat garang, dan dia alim, dia hebat. Cuma dia garang sangat. Tegas, tapi garang bertempat, tegas bertempat. Kisahnya bila Ustaz Fadil pergi sekolah Indonesia, seminggu saya salah ya. Maafkan saya lepas Datuk. Seminggu atau 2 minggu, seminggu lah kot gitu. Maafkan saya kerana jarak tak lama lah. Rupanya dia diperhatikan oleh Ustaz Abdul Rahman Barak ni. Ustaz Fadil ini, masa itu Fadil bin Awam, sekarang saya bersama Datuk Abdul Awam, diperhatikan gurunya Ustaz Abdul Rahman ini. Kemudian dalam seminggu atau minggu itu dipanggil masuk bilik perengkanan. Ustaz Abdul Rahman ini kalau dipanggil masuk bilik dia, tidak ada siapa pun tak tibai, tak sempat dengan urutannya. Dia pelajar nampak, ni Fadil dah masuk bilik, mesti dengan sebab. Tapi apa sebab? Dia budak baik, berakhlak, sangat beradab. Tapi kenapa? Rupa-rupanya masuk bilik Ustaz Rahman Barak almarhum, tanya, maaf juga jika tidak ada dialog tak tepat, lebih kurangnya. Entah main apa sini? Entah main apa sini? Nak belajar lah. Belajar apa? Gitulah lebih kurang. Tapi nak ceritanya bahawa masa itu juga Ustaz Rahman Barak kata, anda tak belajar sini, pergi tempat lain.
Maksudnya bukan dalam Malaysia. Dia nampak dah pada masa itu sudah mampu baca kitab-kitab lama. Kitab Mughni, Mukhtar, kitab Iqna, kitab-kitab lama dia boleh baca dah. Masa form 4 itu. Dan tak mampu dipelajari oleh pelajar sekolah menengah biasa. Sedang dia belajar pondok. Maka sebab itu Ustaz Rahman nampak dia bukan orang biasa. Dia bukan tak perlu meneruskan ke tempat dan SPM lah. Dia terus pergi tempat lain. Maka Ustaz Fadil ikut arahan dia dan pergi India. Di India. Dan lepas itu dia belajar Mesir. Baik dia belajar di Mata Mahmud. Dan sekarang ialah mufti kerajaan di Kedah. Sama-sama. Maknanya itulah sejarah Ustaz Fadil ini. Maksudnya nak cerita bahawa guru dulu, dia bukan sekali nak mengajar muridnya, tapi dia juga membimbing, dia juga menunjuk ajar, dia juga mengajar adab, dia juga menentukan bidang-bidang yang seharusnya sesuai dengan baik pada boleh pelajarnya. Itu contoh. Saya menyebutkan lagi, sewaktu belajar, seorang pelajar itu adalah duduk dengan tidak dekat sangat gurunya. Terlalu dekat sangat, sampai nak bercakap tak boleh misalnya. Tidak jauh sangat, yang sederhana. Bila sekarang COVID sekarang ni mungkin jarak jam 2 meter gitulah, wallahualam. Macam mana pun di keadaan. Kalau guru diizinkan, tidak masalah. Sebab ada seorang guru ni minta dekat dia. Sambil picit belakang, picit kaki sebagainya, tak kira lah. Tapi ikutkan guru lah. Sesa gurunya bagaimana. Itu maksudnya. Kalau dalam kitab ni kata duduk ukurannya busur panah. Takkanlah jarak sesuai. Seorang pelajar perlu menjauhkan diri pada perangai-perangai yang buruk. Kerana perangai yang buruk itu sebagai anjing. Dianggapkan perangai buruk anjing. Mungkin kalau dia Al-Quran sebut himar, bersuara keras. Mungkin ketua Malaysia anjing. Tak elok panggilnya. Sebab nampak dikaitkan bukan dengan anjing ini. Rupanya kata la dulha malaikah baitan fihi suratun aw kalbun. Dia tidak masuk malaikat, tak masuk mana-mana rumah yang ada dalamnya perhiasan gambar patung dan juga anjing. Macam banyak ulama-ulama tentang anjing ini. Ada mana boleh pelihara anjing jika untuk mu'allamah. Anjing mu'allamahnya dididik untuk menangkap binatang buas, untuk binatang untuk macam hutan-hutan atau untuk jaga rumah. Tapi dikatakan diasingkan bumbung rumahnya. Wallahualam. Tak apalah. Kita jangan belanjing sekarang. Dulu kita belanjing sebab keselamatan. Sekarang ada alat lain. Kecuali menteri polis, tentera digunakan anjing untuk tujuan untuk mengesan perompak, menyamun, penjahat, penganas. Ada tujuannya. Dan seluruhnya lagi. Kata Syekh ini juga, yang perlu dihindarkan sangat oleh pelajar ialah takabur yang jauh. Jauh sama takabur. Buat sombong ini. Buat sombong, takabur ini dibenci. Orang takabur, orang sombong, tahu syurga. Daripada jannah man kana fi qalbi misqal habl min al-kibr. Tak syurga orang yang dalam diri ada sifat takabur. Waliyadzubillah. Sombong. Iblis syaitan dihalau pada syurga kerana itu aja. Kerana kalimahnya khalaqtani min nar wa min tin. Kenapa sujud pada Adam? Itu jawapannya. Khalaqtani min nar wa min tin. Aku jadi berada pada api, dia berada pada tanah. Namanya dia merendahkan. Sifat itu yang dibenci oleh Allah SWT. Dan akhir sekali kata Syekh ini, dia ada tulis satu syair Arab yang saya tidak baca betul syairnya. Dia kata bijadi kulli mujadin fal jadu bila jiddin bi mujdin fakam abdun yaqum maqama hurrin fakam hurrun yaqum maqa abdin. Baik Arab syairnya, coba baca tak pelok lah. Hanya pemberian dan anugerah, bukan kerana usaha untuk bersungguh-sungguh. Namun mendakah keuntungan tanpa usaha, itu akan banyak begitu. Kita dapat harta yang banyak, tapi daripada anggur dulu, apa kan sendiri, tak puas. Kalau kita Arab kata juga bahawa laisal fata mayaqulu abi walil fata mayaqul hanaza. Dia harta warisan, pusaka banyak, alhamdulillah bersyukur, tapi yang nikmat, yang lazat, yang puasnya dia usaha sendiri. Dia tak mahu ni bapak aku bagi, orang tu bagi. Tak, aku sendiri. Itu terbaiknya. Ilmu juga diusahakan sendiri, dia sungguh-sungguhnya belajarkan susah, dia belajar satu nikmat. Dia dapat ijazah yang tertinggi tapi bukan belajar. Dia tiru atau ambil orang punya sebagainya, tak baik. Berdosa, malah tidak ada kepuasan diri sendiri. Dia usaha sendiri, kata PhD 4 tahun, dia 7-8 tahun, dia puas.
Misalnya, itu satu kepuasan. Yang baik sini. Wakam abdun yaqum maqam hurrin. Wakam hurrun yaqum maqam abdin. Berapa banyak hamba dengan usaha bersungguh-sungguh, dia mereka. Hamba, abdi. Dengan usaha ikhtiarnya, dia mereka. Orang mereka. Sedangkan ada pula, wakam hurrun yaqum maqam abdin. Berapa ramai orang merdeka, tapi statusnya hamba. Kerana dia malas bekerja, kerana dia manusia yang tidak tidak punya visi misi, akhirnya jadi hamba. Kalau tidak, bukan nama hamba, tapi sifat seorang hamba, sikap hamba. Itulah bab yang keempat ini ditutup dengan syair yang baik. Kita ulang semula. Yang kedua itu, wakam abdun yaqum maqam hurrin, wakam hurrun yaqum maqam abdin. Berapa ramai orang hamba abdi yang duduk di makam orang berjaya, orang yang merdeka. Atau merdekakan dirinya dengan usahanya. Atau dia menhamba, tapi dia tak merdeka si Allah Ta'ala. Berapa pula hamba yang merdeka, tapi hamba. Kerana kemalasannya, kerana kenyumudannya, tidak ikhtiarnya, dan sebagainya lagi. Wallahu a'lam. Aku qawli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.